Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Hari ini saya sediakan satu PowerPoint yang akan membincangkan tentang bagaimana kita nak merancang hala tuju pendidikan murid berkeperluan khas. Okey, kita lihat apa tu PowerPoint ni ya. Right, ini dia tajuk dia. Merancang hala tuju pendidikan murid berkeperluan khas. Dan merancang itu adalah sangat penting. Kita nak sediakan RPI murid, kita nak plan untuk murid apa yang kita nak buat. Jadi pertama sekali, nombor satu, kita kena fikirkan hala tuju masa hadapan. Nanti saya tunjukkan contoh ya. Di masa depan murid tu kita nak bawa dia ke mana? Kalau katakan murid tu usia 14, 15, 16, okey, lepas sekolah kita nak halakan dia ke mana? Kalau murid tu usia 4, 5 tahun, okey, umur 7 tahun dia nak masuk sekolah ke, dia nak apa? Itu yang kita kata hala tuju masa depan tu. Hala tuju of course lah, saya rasa ujung sekali kita nak murid tu dia berdikari, dia produktif, dia ada dignity, maksudnya dia ada rasa proud of himself, boleh buat diri dia, dan yang paling penting sekali adalah happy. So berdikari, produktif, ada dignity dan happy. Itu adalah tujuan kita satu kehidupan untuk murid berkeperluan khas kita. Tapi nanti kita akan pecahkan. Jadi kalau kata murid tu 4 tahun, memanglah hujung sekali kita harap sama ada dia masuk universiti ke, dapat masuk institut kemahiran ke apa ke. Tetapi pendekkan sedikit, maksudnya 7 tahun nanti apa nak jadi pada dia. Itu hala tuju masa hadapan ya. Kemudian kita dah tentukan hala tuju masa depan tu, kemudian kita tentukan objektif jangka panjang dia, dan kemudian kita tentukan objektif jangka pendek dia. Dah kita tahu apa objektif jangka pendek dia, dan kita boleh rancang pengajaran dan pembelajaran setiap hari. Dan apabila kita dah rancang yang apa tu, nombor 2, nombor 3 tu kita masukkan dalam RPI. Yang nombor 4 tu kita masukkan dalam RPH kita. Dan nombor 5 tu kita jalankan lah. Dalam kelas kita jalankan pengajaran dan pembelajaran setiap hari, dan kita perlu pantau kemajuan. Apabila kita kata pantau kemajuan, ini sebahagian daripada pentaksiran formatif ya. Right. Ini tahap pencapaian murid berkeperluan khas kita. Agak kecil kalau cikgu-cikgu tonton di handphone, mungkin cikgu-cikgu boleh tonton di laptop dan boleh besarkan skrin ya. Jadi tahap yang paling bawah sekali, murid tidak bekerja dan tinggal di rumah bersama keluarga. Kemudian kemudian yang tidak bekerja duduk di rumah pun ada 3 level. Yang paling atas sekali, dia duduk di rumah, dia tak kerja tapi dia boleh berdikari, dia boleh urus diri, dia boleh bantu keluarga, mesin basuh dah habis basuh kain, dia boleh tolong sidaikan ke, ataupun dia boleh sapu sampah, boleh siram pokok, ataupun dia boleh masak yang simple-simple macam goreng telur ke, bancuh Milo 3 in 1 ke, masak nasi ke. Itu tahap yang di sini. Dia boleh duduk di rumah tapi dia tak menyusahkan orang. Dan tahap yang paling bawah adalah makan, minum, berak, kencing, mandi, dia semua orang uruskan. Dan yang tahap kedua tu, dia mampu urus diri dia tapi sekadar diri dia, dia tak boleh tolong keluarga. Okey, jadi kalau duduk di rumah pun kita boleh bagikan kepada 3. Kemudian atas sikit daripada duduk di rumah, iaitu bekerja di bengkel terlindung. Bengkel terlindung ataupun dalam bahasa Inggerisnya sheltered employment. Saya tak ada masa nak terangkan dengan lebih lanjut tentang sheltered employment ni. Nanti cikgu-cikgu boleh Google di internet sheltered employment ataupun bengkel terlindung. Contohnya adalah pusat pemulihan dalam komuniti yang buat aktiviti yang menghasilkan pendapatan untuk pelatih-pelatih dia, tanam cendawan ke, ataupun tanam serai ke, bela ayam, perkara-perkara macam tu ya. Kemudian atas lagi adalah dia boleh bekerja di luar melalui program job coach. Dan atas lagi boleh pergi bekerja di institusi latihan vocational tapi khusus untuk OKU.
Dan atas lagi adalah dia boleh masuk institut kemahiran, tetapi untuk dia boleh join dengan remaja-remaja yang tipikal. Dan atas sekali adalah boleh masuk ke college, universiti dan seterusnya, bekerja Kuala Putih. Okey, jadi ini adalah tahap pencapaian. Ini nombor satu tadi, apa yang kita nak harapkan dia di masa depan. Saya rasa macam mana kita nak tentukan yang mana satu tahap pencapaian murid berkebutuhan khas kita, bergantung juga kepada tahap murid tu sekarang dan berapa jauh kita boleh push dia pergi. Bergantung juga. Jadi kalau contohnya kita dapat murid yang low functioning, yang ada kekurangan upayaan intelektual, maka pada usia 13 tahun mustahillah kita nak polish dia sampai dia boleh masuk universiti. Jadi untuk anak yang very low functioning, yang ada kekurangan upayaan intelektual, kalau kita boleh polish dia sampai dia boleh buat kerja job coach, that is very good enough. Kalau kata murid tu datang pada kita dan dia high functioning, boleh mengikuti akademik macam murid-murid tipikal yang lain, mungkin kita kena push dia untuk masuk universiti. Kalau kita push dia masuk universiti, kita pastikan dia ikut pembelajaran akademik macam murid-murid tipikal yang lain, tetapi dia tak dapat banyak A, dia dapat banyak C, D, mungkin dia boleh pergi ke institut kemahiran untuk remaja tipikal. Okey. Jadi saya ada satu lagi gambar rajah di sini. Ini bawah tu dia ada usia. Dari usia 3, 5, 6, 7, 13, 16 sampai ke 20. Jadi usia muda ni intervensi. 3-5 tu intervensi. Kemudian bila usia 6 tu mungkin masuk prasekolah. Prasekolah yang mana high functioning boleh prasekolah dalam berana, yang mana low functioning sikit mungkin prasekolah yang untuk murid berkebutuhan khas. Kemudian kalau dia masuk ke sekolah kerajaan, ada dua pilihan sini, sama ada ke PPKI, kelas pendidikan khas, ataupun aliran berana, sama di sekolah menengah. Dan ada juga bagi murid-murid yang mungkin pihak sekolah tak begitu menyokong dia masuk sekolah, mungkin mereka akan duduk di pusat pemulihan dan komuniti. Namun kita perlu ingat tentang zero reject policy ya, yang itu saya kena ingatkan. Dan ada juga mungkin yang ibu bapa tak mendapat tidak mendapat awareness tentang apa yang boleh diusahakan untuk anak mereka. Mungkin sepanjang hidup tak akan mendapat intervensi, tak akan dapat sebarang pengajaran dan pembelajaran dari usia 3 tahun sampailah ke 20 akan duduk dengan keluarga. Okey, jadi yang hala 7 ni kita kena tahu untuk kita nak plan untuk anak kita ataupun murid berkebutuhan khas kita. Okey, jadi kita bergerak ke item nombor 1, iaitu tentukan objektif jangka panjang. Dan objektif jangka panjang tu mestilah bersesuaian dengan umur murid kita. Macam saya kata tadi, kalau kata untuk murid yang 8-9 tahun, 8-9 tahun mungkin kita target, dia duduk di sekolah dan boleh sambung belajar di sekolah rendah, unit pendidikan khas, dan sambung di sekolah menengah. Kita tak nak nanti keadaan dia semakin teruk sampai kan dia tak boleh datang ke sekolah dah. Macam kalau datang ke sekolah pun memang sekolah huru-hara, dia pun tak belajar apa-apa. Jadi kita nak pastikan bila dia masuk tahun 1 di PPKI ni, kita nak pastikan dia boleh maintain. Kemudian nanti bila dia masuk sekolah menengah, kita harap dia boleh maintain dan sampai graduate sekolah menengah. Dan lepas graduate sekolah menengah, mungkin dia pergi ke salah satu option ni. Jadi objektif jangka panjang kita tu, kita macam saya katalah, kalau dia di sekolah rendah, kita target untuk sampai darjah 6 tu macam mana. Dan kalau kata murid tu darjah 5, darjah 6, kita dah boleh tulis target dia boleh sambung ke sekolah untuk PPKI. Jadi untuk guru-guru yang mengajar murid sekolah menengah, kalau kata murid dah 15, 16 tu, dah kena buat plan. Murid ni kita nak halakan dia ke mana satu. Dan kalau kita ada murid yang kita rasa perlu push untuk job coach, maka guru perlulah mencari maklumat mengenai job coach di daerah anda. Maksudnya kat mana ada program job coach. Dan saya juga alu-alukan kalau cikgu di sekolah menengah sendiri yang jalankan program job coach ni.
Saya dengar ada beberapa sekolah yang jalankan program job coach ni, tapi tak begitu banyak ya. Okey, kalau katakan anda mengajar sekolah rendah, so maka targetnya adalah you nak pastikan anak akan terus berjaya maintain di sekolah rendah, ataupun kalau anak yang high functioning tu maybe you nak push dia tahun ketiga ke tahun keempat ke dia boleh pergi ke sekolah aliran perdana. Ataupun kalau dia duduk di PPKI pun kita nak push dia supaya dia ambil UPSR dan bukan PSRA. Okay? Dan kalau anda adalah guru-guru ataupun ahli terapi di pusat-pusat intervensi, maka kalau dia umur 3-4 tahun, then kata paling-paling teruk pun dia boleh masuk pendidikan khas. Kalau lebih baik lagi, dia boleh masuk aliran perdana. Tetapi kita tak nak selepas 2-3 tahun dia mendapat intervensi awal dengan kita, tiba-tiba nak masuk ke sekolah pun dalam keadaan yang sangat teruk yang tak boleh survive dan terpaksa pergi ke pusat penilaian komuniti ke ataupun ke pusat terapi swasta ya. Right, slide yang berikutnya. Okey, jadi untuk menentukan objektif jangka panjang tu mestilah bersesuaian dengan umur murid berkelas khas dan bersesuaian dengan tahap kemampuan dia. Macam yang saya kata tadi, kalau kata murid tu 14 tahun, ada kekurangan upaya intelektual, memang tak boleh tangkap konsep matematik pun tak boleh tangkap, membaca pun tak boleh tangkap, tentulah kita tak boleh letakkan target dia untuk masuk universiti. Jadi, kalau kata dia dalam keadaan yang low functioning macam tu, kita kena target sekurang-kurangnya dia boleh buat kerja job coach. Okey. Jadi, ini adalah satu konsep yang saya rasa kadang-kadang ada guru-guru dan ibu bapa yang tak tangkap. Jadi, kalau kata ada persoalan yang lebih lanjut, tanya di ruang komen di bawah, nanti mungkin saya boleh buat video untuk menjelaskannya lagi ya. Right. Okey, kemudian ini adalah contoh rancangan jangka panjang ataupun objektif jangka panjang untuk murid berkebutuhan khas. Yang remaja tu target kita mampu bekerja dan berdikari. Sekurang-kurangnya kalau kata hanya dapat tinggal dengan adik, tak boleh berdikari, tetapi sekurang-kurangnya kita target dia duduk dengan adik-beradik dia tu, dia boleh tolong sapu sampah, boleh tolong sidai kain, boleh tolong goreng telur ke, boleh tolong buang sampah ke. Dan kalau seboleh-bolehnya kita tak naklah target supaya MBK tu duduk di rumah kebajikan. Sebab rumah kebajikan di Malaysia ni pun terlalu crowded, terlalu ramai dan keadaan di situ bukanlah ideal. Jadi sebaik-baiknya kita nak sama ada duduk dengan keluarga ataupun boleh berdikari atas dia boleh hidup sendiri ya. Nah, untuk murid perkuliahan khas usia persekolahan, ini kalau kata dia 4-5 tahun, mungkin kita nak target dia masuk aliran perdana ke, ataupun kalau dia low functioning, kita kata alamak low functioning lah, jadi kita target sekurang-kurangnya dia boleh masuk pendidikan khas dan dia boleh maintain di situ dan dia terus grow di situ. Dan kalau kata anak yang sangat teruk sekali pun, kita boleh harapan kita boleh target dia boleh belajar di center ataupun di PDK, pusat pemulihan dalam komuniti. Nah, ini adalah antara contoh-contoh objektif jangka panjang. Saya berikan contoh lah, okay? Macam Mikhail 2 tahun. 2 tahun masih muda, mungkin baru dapat diagnose autism ke. Jadi untuk Mikhail tu banyak masa lagi, kita ada 3, 4, 5, 6, ada 4 tahun untuk kita buat intervensi awal. Jadi pada usia 2 tahun tu, kita target yang panjang dia adalah dia mampu menguasai kemahiran bermain, komunikasi awal dan patuh arahan, compliance. Jadi mungkin semasa dia 2 tahun kita target macam tu, 3 tahun kita target macam tu, semasa dia 4 tahun mungkin target kita akan berubah. Sebab apabila kita dah fokus kemahiran bermain, komunikasi awal, patuh arahan, semasa dia 3-4 tahun, semasa dia 2-3 tahun, dia dah banyak grow, tiba-tiba kita tengok, alamak, usia 4 tahun sebenarnya, kita boleh polish dia untuk pergi ke aliran perdana sebenarnya. Sebab kita buat intervensi awal kan. Kemudian macam contohnya Takif, dia 4 tahun dan kita dapati bahawa Takif tu bukan high functioning, dia lebih kepada medium ke low functioning, dan kita target Takif ni sekarang dia 4 tahun, tetapi bila dia capai 4 tahun ni, dia boleh masuk ke kelas pendidikan khas integrasi dan di situ dia boleh grow lagi, okay? Dan Razif, dia dah 7 tahun, dia dah masuk dah di PPKI dan kita punya target adalah semasa dia usia 7, 8, 9, 10, 11, 12 tu, dia boleh maintain di situ dan tidak ada sebab untuk dia keluar daripada kelas pendidikan khas. Dan dia duduk di situ pun, dia belajar, bukan sekadar datang
duduk sekadar datang saja, tapi dia datang, dia belajar, dia grow, kemahiran sosial dia meningkat. Okey, kita nak yang macam tu. Okey, right. Macam Naurah 9 tahun pun sama, mampu meneruskan pengajian di program pendidikan integrasi sehingga usia 12 tahun. Apabila Naurah dah mula 11-12, kita mula target dia boleh sambung di sekolah menengah. Okey, Fawaz 16 tahun dan Fawaz berada di sekolah menengah pendidikan khas vocational, dan target kita adalah Fawaz boleh menamatkan pendidikan dia di situ. Jadi macam saya bagi contoh kepada student saya, katakanlah Fawaz ni tingkatan 4, 16 tahun. Dan kita target selepas dia tamat di sekolah menengah pendidikan khas ni, kita target 17-18 kita nak buat job placement pada dia. Kita nak letak dia bekerja di hotel ke, atau kita nak hantar dia ke college community untuk belajar culinary ke. Tapi kita tengok dia duduk di asrama sekolah menengah pendidikan vocational tu, tapi dia sangat selekeh. Baju dia tak iron, seluar dia tak iron. Jadi mungkin salah satu objek jangka pendek dia adalah dia boleh iron pakaian. Jadi Januari kita bagi dia kain-kain sapu tangan saja. So Januari dia iron baju tangan. Februari dia mula iron sarung bantal. March sarung bantal, April sarung bantal tapi dalam kuantiti banyak lagi. Mei dia boleh iron contohnya kain pelikat ke. Dia makin lama makin besar, makin lama lebih complicated. So hujung tahun kita target objektif jangka pendek dia sikit-sikit. By the time hujung tahun dia tingkatan 4 tu, dia dah boleh iron dia punya seluar sendiri, dia dah boleh iron dia punya baju sendiri. Itulah kita hala tuju dia, kita nak dia nanti lepas kata 5 dia boleh sambung belajar di institut kemahiran ke, ataupun dia boleh bekerja di hotel, tapi dia perlu menjaga perawakan dia, kemas apa tu semua. Jadi makanya kita target bahawa salah satu objektif tu adalah dia mampu untuk iron baju. As simple as that. Okay, right. Dan Abdul Rahman 19 dah meninggalkan sekolah. Kita target dia boleh melengkapkan pengajian culinary di college community. So ini adalah antara contoh-contohnya ya, tuan-tuan dan puan-puan. Right. Sekejap je saya tengok where are we. Right. Jadi di sini kita dah, di sini kita dah, dan sekarang di sini. Okay. Lost sekejap tadi. Okay, next kita dah kenal pasti objektif jangka panjang. Sekarang kita nak kenal pasti objektif jangka pendek. Tadi saya dah bagi contoh yang Fawaz yang duduk di sekolah menengah pendidikan khas vocational. Kita nak target dia untuk jaga dia punya kekemasan diri. Okay, jadi untuk kenal pasti objektif jangka pendek, kita kena tahu apakah kekuatan murid kita, dia punya strength, dan juga bukan weakness atau kelemahan, tetapi apa keperluan dia yang perlu kita nak tingkatkan supaya dia punya kekuatan dia tu kita gunakan untuk mengembangkan lagi kemahiran dia, dan keperluan dia tu kita tingkatkan, dan kedua usaha ini akan membantu mencapai objektif jangka panjang. Jadi sebab itu mengajar murid-murid berkeperluan khas ni dia macam kita dalam perjalanan, kita sedang travel dan kita mesti perlu ada destinasi. Kita nak ke mana? Okey, kita kata kita nak ke Pulau Pinang. Maka kalau ke Pulau Pinang, kita di Kuala Lumpur ni kita target, okey, kita akan tempuh Ipoh dan kemudian ke Pulau Pinang. Itu objektif jangka panjang kita. Nak tempuh Ipoh, kita kena pergi ke Tol Jalan Duta. Kita kena pasti step by step tu supaya kita boleh mencapai dia punya hala tuju masa hadapan dia, ya. Okey, right. Jadi macam mana kita nak pasti dia punya kekuatan dan keperluan murid tu? Saya ada satu gambar rajah di sini, tetapi dalam video ni tak boleh nak capture penuh lah. Jadi maksudnya kalau kita nak tengok dari segi kefungsian, kita tengok dari segi motor kasar. Selalunya kalau murid autism dia tak ada masalah motor kasar. Motor kasar ni selalu ada masalah dengan murid yang ada kekurang upayaan fizikal ke, ataupun murid yang ada spina bifida ke, atau yang ada cerebral palsy. Ke motor kasar, motor halus dia, kemudian adaptif, urus diri, kemudian kognitif dia, cara dia belajar dia, kognitif, ada pra-akademik, ada akademik, kemudian komunikasi, kemudian sosial, emosi, dan bawah sekali tu ada tingkah laku. Tak sempat nak cover semua tingkah laku. Jadi
ini adalah satu jadual yang agak mudah yang kita boleh gunakan untuk mengkaji. Dekat sini kita boleh tulis nota. Okey, contohnya macam Razif. Motor kasar dia okey, motor halus dia okey. Dia pada usia 7 tahun dia tak mampu nak pegang pensel. Pada masa usia 7 tahun dia tak berapa pandai nak ikat tali kasut. So kita kata mak pak dia okey, tak relevan nak ikat tali kasut. Okey, cari kasut velcro. Kemudian dia ada masalah pergi ke tandas sebab dia nak buka zip seluar tu susah. Jadi kita tuliskan apakah keadaan dia pada masa sekarang supaya bila kita baca tahap perkembangan terkini dia tu nanti, kita boleh merancang apa dia yang kita nak buat untuk dia. Jadi maklumat yang kita taksir di sini nanti kita boleh masukkan dalam RPI kita ya. Right. Jadi ini ada satu lagi jadual, tapi yang ini lebih sesuai untuk anak autism sebab anak autism kita tahu dia ada masalah komunikasi, ada masalah interaksi sosial dan dia ada juga minat-minat yang terhad dan ada juga kalangan murid autism yang ada comorbidity, isu sensori dan cara dia berfikir. Adakah dia just stop thinker ke ataupun adakah dia seorang yang belajar melalui pergerakan kinesthetic learner ke ataupun dia visual learner. Okey, ini kita boleh komen dan di sini kita tulis dari segi komunikasi dia macam mana, dari segi interaksi sosial dia macam mana, dari segi minat dia berangkit. Karakteristik ni maksudnya apa maklumat keadaan dia sekarang. Kemudian implikasi tu maksudnya kita dah tulis dia punya karakteristik, implikasi dia macam mana. Okey, dia tidak verbal, dia tak mampu bertutur. Jadi implikasinya dia selalu mengamuk sebab dia nak bagi tahu apa yang dia nak tu dia tak dapat, dia mengamuk saja. Interaksi sosial, dia tak mampu nak berkawan, tak reti bermain dan sebagainya. Implikasinya selalu kacau kawan. Sebenarnya dia nak main tapi dia tak ada kemahiran bermain tu, maka dia asyik mengganggu kawan. So implikasinya adalah negatif ya. Dan apabila kita dah tahu apa implikasi dia, then next adalah kita buat dia punya strategi. Macam mana strategi kita nak ajar dia. Right. Kita ada beberapa saja slide lagi. Dan untuk kita memahami apakah kekuatan dan keperluan murid kita, kita boleh rujuk kepada developmental milestone. Maksudnya apakah tak perkembangan. Ini saya bagi contoh dari segi komunikasi untuk bayi 12 bulan sepatutnya dah ada frasa satu perkataan mama, baba, cucu. Untuk 18 bulan sepatutnya ada frasa dua perkataan baba balik, nak cucu, buka baby. Dia ada macam tu. Jadi kalau anak usia 18 bulan masih lagi tak ada satu patah perkataan, mungkin anak tu slow. And then kalau kata anak tu dah 2 bulan masih tak ada patah perkataan, then kita dah perlu mulakan aktiviti-aktiviti untuk stimulasi komunikasi dia. InsyaAllah kalau panjang umur, doakan saya panjang umur, ada kesihatan yang baik, kita mungkin boleh buat video untuk bercakap tentang idea-idea intervensi ya. Right. Jadi kalau kata cikgu mengajar murid sekolah rendah, maka lihatlah cikgu mengajar tahun 2, budak 8 tahun. Dari segi komunikasi patutnya macam mana? Apa kekurangan anak murid cikgu? Apa kekuatan dia? Dari segi interaksi sosial, murid 8 tahun, macam mana kualiti main dia? Anak murid cikgu macam mana? Dari segi tingkah laku macam mana? Jadi kita memahami tentang perkembangan tipikal dan kita tengok anak murid kita dan kita boleh kenal pasti apakah perkembangan atypical yang ada pada dia. Perkembangan tipikal tu macam murid-murid yang lain lah. Rakan sebaya. Perkembangan atypical tu murid yang berkeperluan khas yang perkembangan dia tak sama macam murid-murid yang tipikal yang lain. Okay? Right. Kemudian objektif jangka pendek. Saya bagi contoh lah. Contohnya katakanlah kita ada anak usia dia 5 tahun dan usia 5 tahun kita target bahawa nanti semasa dia usia 7 tahun dia boleh masuk ke kelas pendidikan khas. Dan untuk masuk ke kelas pendidikan khas, kita kena set objektif. Dia mampu ke tandas untuk buang air besar dan kecil dan dia mampu membersihkan diri. Dia mampu mengikut arahan sekurang-kurangnya satu langkah. Ambil beg, datang sini, ikut cikgu. Satu langkah, dia boleh ikut. Tak perlu ambil beg ikut cikgu. Itu dah 2. Sekurang-kurangnya dia boleh ikut 1 saja. Okay? Mampu duduk di meja dan menyiapkan tugasan. Tiada tingkah laku negatif dan disruptif. Kalau nak tambah, kita boleh tambah satu objektif mengenai kemahiran komunikasi dia. Jadi ini saya bagi contoh ya. Dan ini adalah satu lagi contoh. Ini adalah untuk kalau anak tu 5 tahun dan kita nak target dia untuk masuk walaupun dia kurang upaya,
kita target dia untuk masuk ke kelas aliran perdana. Untuk kelas aliran perdana, yang tandas ni lebih kurang sama, mampu ikut arahan sama, duduk di meja sama, tiada tingkah laku negatif dan destruktif. Tapi untuk yang kita target nak masuk ke kelas aliran perdana ni, kita kena tambah murid ni perlu menguasai kemahiran asas 3M. Saya punya falsafah, murid masuk ke sekolah tahun 1, belajar di situ. Tetapi di Malaysia, budayanya ada agak berbeza. Cikgu-cikgu expect masuk tahun 1 dah boleh membaca menulis mengira. Dia expect budak belajar menulis mengira di prasekolah. Okay? Dan kemudian, yang pentingnya bersedia belajar dalam kelas yang mempunyai bilangan murid yang besar. Kalau dia masuk kelas aliran perdana, ada 30 lebih, ada 40 lebih, dia boleh bawa diri kat situ ke tidak. Dan yang terakhir sekali, boleh berinteraksi dengan semua pihak. Nampak tak? Untuk anak yang 5-6 tahun, kalau tahap kemampuan dia berbeza, maka objektif jangka pendek dia pun inilah untuk target masuk ke pendidikan khas. Kalau kata dia mungkin tahap kemampuan dia adalah lebih tinggi, maka target dia adalah untuk masuk ke kelas aliran perdana. Okey, ini adalah slide kita yang terakhir. Saya nak tunjukkan kepada cikgu. Contohnya Razif 7 tahun. Objektif jangka panjang adalah untuk dia pada usia 7 tahun, dia boleh melengkapkan program pendidikan inklusif kelas pendidikan khas daripada tahun 1 sampai tahun 6. 6 tahun tu. Jadi pada usia 7 tahun, ini adalah objektif jangka pendek dia. Yang mampu ke tandas, mampu ikut arahan, mampu duduk meja, tiada tingkah laku negatif, mampu menjalankan aktiviti. Tiba-tiba kita tengok, ini adalah target kita untuk 6 bulan. Tiba-tiba tengok opennya, Razif ni late bloomer. Memang dia ada kurang upaya pembelajaran, tapi dia datang ke kelas, kita pun mengajar dengan baik, dengan konsisten dan sebagainya. Tiba-tiba tengok bulan 4, bulan 5 tu, dia punya trajectory, dia punya graph tu, wow, laju macam tu. Dan kita kata, wow, untuk dia punya RPI daripada bulan Julai hingga Disember, mungkin kita tambah. Contohnya kalau kata mampu ke tandas tu dia betul-betul kuasai, kita boleh buanglah dalam RPI yang kedua tu, kita boleh buang dan kita tambah boleh kita boleh tambah dah matematik 1 ke, kita boleh tambah apa tu matematik 1 objektif ke, membaca 1 objektif ke, komunikasi kita boleh tambah ke. Jadi itu dia tuan-tuan dan puan cikgu-cikgu. Macam mana kita nak merancang hala tuju. Daripada hala tuju yang panjang tu, kemudian nak capai ke sana, kita ada objektif jangka panjang dia. Dan untuk capai objektif jangka panjang tu, perlu ada objektif jangka pendek. Dan objektif jangka pendek tu nanti kita akan pecah masuk ke dalam RPH kita harian. Dan itulah kita akan ajar. Ada setengah aktiviti tu kita akan ajar. Kalau kata contohnya macam mampu ke tandas, tak adalah kita buat okey 1 minggu 2 kali 1 period dengan Razif untuk ajar dia pergi ke tandas. Tak adalah. Tiap-tiap hari lah daripada pukul 7.45 dia datang sekolah sampai pukul 12 tu, kita kena pastikan dia pandai ke tandas throughout the day lah. Ini yang kita panggil, kita terapkan, atau dalam bahasa Inggeris pendidikan khasnya kita embedded. The learning objectives are embedded in the teaching and learning activities and daily routines. Itu kita terapkan. Kemudian kalau kita kata mampu mengikut arahan sekurang-kurangnya 1 langkah, tak adalah kita okey untuk Razif seminggu 3 kali kita letakkan 30 minit untuk capai. Tak ada. Maksudnya tiap-tiap hari. Daripada tiap-tiap kali kita masuk kelas dengan dia, kita pastikan kita bagi arahan dia boleh ikut. Kita bagi arahan dia boleh ikut. Dan kena kumpul data juga ya. Nanti itu akan masuk dalam kuliah saya yang berikutnya ya. Okey. Dan mungkin cikgu akan kata, ni budak ni tahun 1, tak ada ke objektif pembelajaran dia yang akademik? Mengajar kenal angka 1 hingga 10 ke, mengenal bunyi vokal A, I, U ke apa, takkan tak ada. Ini dia ni. Ni yang ini ni, mampu duduk di meja dan menyiapkan tugasan. Jadi tugasan ni kita bagilah tugasan-tugasan akademik yang dia perlu kuasai mengikut silibus tahun 1 pendidikan khas. Jadi kita letakkan kat situ, tetapi objektif kita bukan kepada tugasan itu per se, tapi kita nak melihat bahawa dia mampu duduk di meja dan siapkan tugasan. Bila dia boleh siapkan tugasan, maka dia maksudnya dia belajarlah objektif pembelajaran ataupun objektif pra-akademik dia tu. Okey? Jadi
Saya berhenti di sini dah berapa minit saya pun tak pasti. Saya berhenti sini dah 29 minit. Cikgu pun tentulah penat. InsyaAllah kita akan sambung lepas ini. Kita akan melihat apa tu RPI dan kita akan melihat macam mana kita nak tetapkan objektif pembelajaran dalam dokumen RPI kita ya. Okey, cikgu sampai di sini saja. Kalau ada apa-apa komen, mohon cikgu tinggalkan komen di bawah. Mungkin berdasarkan komen cikgu saya akan buat video yang baru ke ataupun saya boleh jawab di situ ke. Okey, sampai di sini saja. Assalamualaikum. Bye bye everybody. Thank you for watching.